Daripada tadi tu tak dengar lah. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Mohon maaf ya, ada masalah teknikal ni. Okey, jadi tadi tu kita memulakan majlis kita dengan Al-Fatihah, insya-Allah. Bolehlah kita mulakan semula ya. Minta maaf. Mulakan semula dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, minta maaf ya, di Instagram tadi memang kita dah mula, jadi 2 kali kita mula. Jadi di FB baru dengar suara, masya-Allah, alhamdulillah. Kita sekarang sedang berada di tempat peternakan yang telah diusahakan oleh pasangan suami isteri lebih daripada 20 tahun. Iaitu Puan Isnawati, masya-Allah. Di hadapan saya ni ada anak-anak dia, ada menantu dia, ramai-ramai turun sekali ni. Dan sudah tentu bersama dengan kita para lembu lah. Lembu-lembu yang turut bersama. Masya Allah. Dan memang kita akan bincangkan yang perkara yang berkaitan dengan mereka. Dengan lembu-lembu ni. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Usaha keluarga ini diteruskan oleh anak muda. Umur baru 25 tahun, namanya Nur Qayyum Riza. Subhanallah. Baru umur 25 tahun, sekarang dialah yang mengusahakan peternakan. Dan kita tahu menternak binatang, pengembala kambing, pengembala lembu dan sebagainya. Kalau Nabi pengembala kambing lah kan, daripada kecil dibesarkan dan dididik. Kesabaran dalam mengembala ataupun menternak binatang memang menagih kesabaran yang sangat tinggi. Pengharapan dengan Allah, ujian, macam-macam lah ujian bila kita berurusan dengan makhluk Allah, dengan binatang contohnya. Jadi subhanallah, muslimin muslimat sekalian, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik tempat ni, anak-anak. Tu ada Encik, si ayah sekali tu. Subhanallah, suami isteri. Terima kasih sebab sangat memberi kami ruang seluasnya. Sediakan meja, kerusi. Kemudian disiapkan lembu-lembu, memang dah duduk kat situlah. Sambutan yang sangat baik, disediakan makan minum dulu dan sebagainya. Subhanallah, walaupun kita baru hubungi mereka petang semalam, tapi mereka sangat bersedia untuk kita buat live pada petang barakah ini di sini. Jadi, Masya Allah, semangat je. Okey, kita tengok sikit, tengok. Mereka lagi semangat daripada kita tu, nampak tak lembu-lembu? Comel kan? Makhluk Allah, subhanallah. Dan kita tahu makhluk Allah tidak pernah berhenti berzikir, memuji Allah. Subhanallah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah. Itulah sifat-sifat makhluk Allah. Dan yang paling kurang berzikir sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Ni yang kita nampak pokok-pokok semua makhluk Allah yang bernyawa, insya-Allah sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang kita share petang barakah ini, kita ingin berkongsi tajuk ibrah kurban. Subhanallah. Ibrah kurban. Jadi lembu-lembu ni mereka tahu, insya-Allah, dengan kebijaksanaan Allah yang hakim menciptakan makhluknya, mereka tahu tujuan mereka diciptakan untuk ditundukkan, dijadikan makanan untuk manusia. Dan bila tiba musim hari raya korban, hari raya haji kita panggil, mereka bersedia insya-Allah untuk dijadikan sebagai perantaraan ibadah manusia, iaitu ibadah korban yang sangat besar tuntutan dan kelebihannya. Masya Allah, subhanallah. Jadi hari ini adalah 1 Zulkaidah. Betul atau tidak? Hari ini 1 Zulkaidah 1441 Hijrah. Jadi kita ada masa lebih kurang. Semalam 30 Syawal. Semalam hari terakhir Syawal. Hari ini 1 Zulkaidah. Jadi subhanallah, kita ada masa lebih kurang maksudnya 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan untuk masuk bulan Zulhijjah. Dan kita tahu kelebihan bulan Zulhijjah sangat besar. Antaranya kelebihan bulan Zulhijjah ini, dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ada ibadah yang besar dalam Islam. Pertama, ibadah haji yang disempurnakan di dalam bulan Zulhijjah. Kemudian adanya ibadah kurban yang sangat besar ganjarannya. Baiklah, subhanallah, saya ingin membacakan satu maksudnya yang
kaitan kenapa bulan Zulhijjah ni satu bulan yang sangat dilebihkan berbanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hazihil ayam. Yani ayam al-ash. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, tiada hari-hari yang amalan soleh paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda memaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah. Jadi kita perlu buat persiapan daripada sekarang sebab tinggal lebih kurang dalam 29 hari, 28 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah. Nabi sebut tidak ada hari-hari yang amal soleh paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda memaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Baginda menjawab, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Dan Nabi menyambung, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Maksudnya kecuali syahid. Subhanallah. Nabi sebut tadi apa dia? Tidak ada hari yang amal solehnya lebih Allah cintai melainkan 10 hari ini. Yang dimasukkan adalah 10 Zulhijjah terawal ini. Lalu sahabat bertanya, adakah ia lebih baik daripada jihad? Subhanallah. Ya. Lalu dijawab, ya, ia lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Lalu Nabi menyambung, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Kecuali syahid. Syahid tidak boleh ditandingi. Maka disitulah para alim ulama mencungkil, menyusun hadis-hadis Nabi, firman Allah berkaitan dengan kelebihan 10 Zulhijjah. Maksudnya 10 hari terawal Zulhijjah ni. 1 Zulhijjah sampailah kalau kita tengok 9 Zulhijjah, kita dituntut apa sepanjang tempoh tersebut. Ada orang nak memulakan 1 hingga 10, 1 hingga 9 lah. 1 hingga 9 Zulhijjah ni dengan berpuasa. Kita tahu 9 Zulhijjah adalah hari wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Jadi kita sambut hari raya pada 10, 11, 12, 13. 4 hari kan? Raya Aidul Adha 4 hari. Start daripada 10, 11, 12, 13. 10 tu hari raya Aidul Adha. Kemudian disusuli dengan hari Tashri', iaitu hari ganjil kan, hari tengah-tengah, di tengah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi bila hari raya Aidul Adha, waktu untuk ibadah kurban bermula bila? Bermula selepas solat sunat hari raya Aidul Adha, berakhir bila? Sampai hari yang keempat. Maksudnya kalau raya Aidul Fitri sehari je. Kalau ikutkan betul-betul 1 hari saja. Tapi Aidul Adha 4 hari. Dan sepanjang 4 hari tersebut kita boleh melakukan takbir. Masya Allah. Kalau hari raya Aidul Fitri, takbir itu dia bermula bila? Dia bermula daripada maghrib sampailah solat sunat Aidul Fitri. Solat sunat Fitri itu berakhir dalam takbir raya. Tapi Aidul Adha sepanjang 4 hari. Subhanallah. Jadi start daripada 1 Zulhijjah nanti sehinggalah 9 Zulhijjah, antara ibadah yang biasa dilakukan antaranya ibadat sunat. Tetapi ibadat-ibadat sunat dibanyakkan. Banyakkan zikir, banyakkan berdoa, banyakkan solat sunat, banyakkan bersedekah, banyakkan baca Quran. Sebab apa? Nabi sebut tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya 10 hari ni apabila melakukan amal ibadah. Subhanallah. Tapi kalau ikutkan hadis yang maksudnya yang sahih dalam perbincangan para alim ulama, untuk berpuasa yang paling kuat iaitu berpuasa pada hari Arafah. Subhanallah. Hari Arafah hari apa? 9 Zulhijjah. Hari Arafah, wukuf di Arafah. Jadi saya sebenarnya kita kan nak bercakap tentang korban. Pada tahun ini Allah uji kita dengan musibah COVID-19 yang menyebabkan kita tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dan kita tidak boleh merebut peluang Arafah, iaitu wukuf di Arafah. Subhanallah, di sini saya ingin berkongsi tentang kelebihan hari Arafah yang mana insya-Allah sekiranya pada tahun ini
kita tidak dapat untuk mengecapi nikmat hari Arafah dari sudut pahala wukuf di Arafah di Arafah tersebut, tapi kita masih boleh memiliki ganjaran-ganjaran yang begitu besar untuk hari Arafah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, terdapat seorang lelaki dalam kalangan Yahudi berkata kepadanya, "Wahai pemimpin orang yang beriman, terdapat ayat dalam kitab kamu yang jika diturunkan kepada kami, yakni orang Yahudi, sudah tentu kami akan jadikannya sebagai hari raya kami." Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat yang mana satu? Subhanallah. Okey, faham kan? Ceritanya, ada seorang lelaki daripada Yahudi, dia datang jumpa Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, telah turun satu ayat daripada kitab kamu, yakni Al-Quran. Jika ayat itu turun untuk kami, jika ayat itu turun untuk kaum Yahudi, untuk kami, nescaya kami akan jadikan hari penurunan ayat tersebut sebagai hari raya kami, hari perayaan. Maksudnya orang Yahudi Israel ni dah lama dah dia tunggu. Dah lama dah dia tunggu ni ayat tersebut ni. Tapi ayat ini turun kepada siapa? Kepada umat Islam. Kepada Al-Quran. Subhanallah. Ayat apa? Surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, ayat yang ketiga. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin lil ism. Mutajanifin li ism. Fa inna allaha li ismin fa inna allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda yang diharamkan sedang ia tidak cenderung untuk melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Ayat itu diturunkan sebagai satu pengisytiharaan daripada Allah bahawasanya Islam adalah agama yang Allah redha. Dan Allah telah sempurnakan nikmat ke atas manusia dengan Islam itu sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Subhanallah. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, sesungguhnya aku mengetahui hari dan tempat yang telah diturunkan tentangnya, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah. Maksudnya ayat ini diturunkan bila di padang Arafah pada hari Jumaat, ketika Rasul berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas, ia telah diturunkan pada hari raya yang jatuh pada hari Jumaat dan juga pada hari Arafah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di antara bila kita sebut berkenaan dengan korban, tadi kita nak kaitkan tadi. Dan hadis Nabi kata, hari yang paling afdal, hari yang paling utama, afdalul ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyami yaumul Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebab itu hari Arafah ni memang kita kejar. Dan setiap tahun, perasan atau tidak, orang kita akan bergaduh. Isu apa? Nak berdoa waktu mustajab ni bila? Bila waktu mustajab doa? Macam-macam lah bunyi ya. Kita berada di luar ni. Tengok setia je lembu-lembu tu tengok. Okey. Nampak tak? Dia orang tu susah payah tu. Duduk berdiri tak lengah-lengah. Bergila-gila. Masya Allah. Allah Akbar. Indah kan makhluk Allah Subhanallah. Mungkin dia faham kot kan, insya-Allah. Okey. Saya nak langsung bila sebut ni, kita nak bagi lepas ni jangan bergaduh lagi bab ni. Bergaduh pasal apa? Pasal bila waktu mustajab berdoa ni, kita nak serentak waktu. Kena serentak ke waktu wukuf di Arafah? Selepas Zuhur kan, selepas genjing matahari kena serentak. Kalau kena kita pada waktu malam, kena kita pada waktu sekian-sekian. Subhanallah. Jadi kita tak tahu adakah kena serentak waktu wukuf di Arafah tu lah, waktu tu lah mustajab doa. Jadi para alim ulama dah menjelaskan, ulama-ulama mutabar dah menjelaskan, bila jatuh je 9 Zulhijjah, maksudnya bila jatuh je 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah, maka doa, walaupun kita berdoa waktunya bukanlah pada waktu yang sama dengan orang wukuf di Arafah, insya-Allah semuanya adalah waktu-waktu yang mustajab doa. Faham ya maksudnya? Maksudnya kalaulah hari itu hari Arafah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam yaumul Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Itu hari yang terbaik. Kita ada berapa setahun 360 hari lebih kurang kan, dan yang terbaik adalah hari Arafah.
Dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi memang kita kejar waktu ni, wukuf di Arafah, di Arafah. Tapi daripada hadis ini Nabi semua sebut hari Arafah. Jadi umum. Jadi kalau hari Arafah tersebut jatuh kita di Malaysia, tak sama jatuh seperti mana wukuf di Arafah. Tak apa kita kira hari terbit matahari keluar sampai tenggelam. Maksudnya sampailah tenggelam matahari tu. Jadi itulah hari Arafah bagi kita. Dan sepanjang hari tersebut, perbanyakkanlah berdoa, banyakkanlah amal ibadah kerana dilipat gandakan. Okey, subhanallah. Dan kita tahu di sana afdalnya mereka yang sedang melakukan haji, dan insya-Allah tahun ini haji tetap berjalan tetapi untuk penduduk setempat di Mekah saja. Maksudnya penduduk setempat di Mekah saja, mereka orang tempatan mereka menunaikan haji. Tapi kita memang tak boleh seluruh dunia, kita tidak ada lagi maksudnya keluar masuk kan, penerbangan luar negara, luar negeri. Jadi subhanallah, apa yang kita boleh buat? Dan ibadah yang kedua terbesar di bulan Zulhijjah, ibadah apa? Yang pertama betul 10 hari terawal itu. Dan kemuncaknya pada apa? Yang kita sebut tadi pada hari Arafah 9 Zulhijjah, tetapi disambung kemuncaknya lagi pada 10 Zulhijjah, iaitu hari raya Aidul Adha. Subhanallah. Jadi ibadah yang kedua teragung di dalam bulan Zulhijjah selepas ibadah haji adalah ibadah korban. Ibadah korban. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila kita sebut tentang ibadah korban, jadi itulah tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang bab korban, hari raya korban yang kita sebut Aidul Adha. Maksudnya Adha itu sendiri masuk korban. Masya Allah. Jadi sekiranya kita merujuk hadis Nabi tentang bab ibadah korban ini, biasa kita akan membacakan tentang satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari Aidul Adha, pada hari An-Nah, iaitu raya Aidul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Nabi kata tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nah, iaitu hari Aidul Adha, yang lebih Allah cintai selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat. Nabi bersabda, ia akan datang pada hari kiamat dengan kejap. Okey. Macam-macam lah kan. Okey, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Subhanallah, hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Kita ulang lagi sekali. Nabi kata tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Aidul Adha yang lebih Allah cintai melainkan ibadah korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat. Akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya. Tengok tanduknya. Okay, ada yang ada tanduk kan. Dengan tanduknya, dengan bulunya. Ya, bulu lembu memang ada, tapi halus-halus je. Dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut, darah binatang korban, akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Subhanallah, hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Maksudnya, setiap inci ataupun daripada binatang yang kita korbankan tersebut akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Akan jadi saksi. Apa dia? Tanduknya, bulunya. Apa lagi tadi tu? Darahnya. Kemudian kuku. Subhanallah, kukunya akan menjadi saksi di pada mahsyar kelak, di akhirat kelak. Jadi seolahnya beginilah, apabila kita melakukan ibadah korban, ya, itu kita melakukan korban di dunia. Tetapi binatang korban yang kita lakukan itu, dia akan menanti kita untuk jadi saksi di pada mahsyar kelak. Bagi kita yang beriman dengan hadis ini, maksud beriman adalah yakin. Yakin dengan janji Rasulullah. Dan kita tahu janji Rasulullah adalah janji yang benar. Janji yang paling benar. Janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Pasti tidak akan dimungkiri. Pasti akan ditunaikan. Walaupun perkara itu di luar akal fikiran kita. Itu alam ghaib. Kita tak tahu macam mana esok. Kuku, bulu-bulu, maksudnya rambut dia. Kemudian tanduknya, bagaimana tentang darahnya. Tetapi itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, ada banyak lagi hadis Nabi tentang kelebihan bab ibadah korban ini. Saya pernah jumpa ada seorang wanita yang telah berusia kan.
Lepas tu dia kata alhamdulillah dia setiap tahun memang boleh buat ibadah korban. Kita ni dengar dia kata alhamdulillah makcik rezeki banyak, boleh ibadah korban setiap tahun. Dia kata Ustazah, makcik berusaha, memang ada tabung. Maksudnya dia kata makcik bukan orang senang, makcik orang susah. Makcik tahu makcik orang susah, makcik buat cara yang susah. Makcik buat cara orang susah. Jadi dia cerita macam mana dia buat. Dalam rumah dia ada tabung korban. Ada tabung Aidul Adha. Yang mana mungkin setiap bulan ataupun mana-mana ada duit mingguan ke, ada orang bagi ke, ada anak bagi ke, dia akan masuk dalam tabung tu. Dia kata supaya makcik bila tiba Aidul Adha, makcik takkan terlepas untuk melakukan ibadah korban. Sebab kita ni kadang-kadang tak merancang untuk melakukan ibadah korban dan tak jadikan ibadah korban itu kewajipan bagi kita. Maksudnya tak mewajibkan. Memanglah ia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Bahkan ada ulama menyatakan bagi yang mampu melakukan ibadah korban, kalau dia tak buat jadi makruh bagi dia. Sebab pahalanya begitu besar, pahalanya yang begitu banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi makcik ni kata, makcik tak nak kerugian. Walaupun makcik tahu makcik orang susah, jadi ada satu tabung, namanya tabung korban. Jadi ada duit masuk-masuk. Dan alhamdulillah, bila sampai Raya Aidul Adha, bila buka tabung, kadang boleh 2 bahagian. Kadang dapat 1 bahagian. Tapi alhamdulillah setiap tahun, sejak tahu kelebihan ibadah korban, makcik tak pernah terlepas. Masalah kita ialah kita kadang-kadang ada duit. Tapi kita ni tak menyimpan untuk ibadah korban. Kumpul-kumpul, beli periuk. Kumpul-kumpul beli omeh. Kumpul-kumpul beli tu, beli ni. Maksudnya kita tak jadikan ibadah korban satu keutamaan. Jadi kalau saya lah orang tanya, Ustazah, saya nak ibadah korban tapi tak ada duit. Saya nampak gelang dia menggelip-gelip tu kan. Saya kata, betul nak buat? Betul. Betul Ustazah. Allah Maha mengetahui. Saya memang nak buat korban tapi nak macam mana tak mampu. Macam tu. Saya kata, Allah Maha mengetahui kita mampu atau tidak. Maksudnya tak mampu bukan pada mulut kita, pada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Habis tu Ustazah macam mana nak buat? Tu saya nampak cik ada pakai gelang tu. Habis tu takkan Ustazah nak jual gelang sebab nak korban? Kata bukan suruh jual, cik pergi Ar-Rahnu. Contohnya kita kata, pergi Ar-Rahnu dapatlah berapa, korban bukan banyak sangat. Gelang cik tu mungkin 4,000 tu. Contohlah. Maksud saya ialah, kalau betul-betul kita beriman dengan apa yang Nabi sebut dalam hadis, binatang korban ini akan datang pada hari kiamat kelak untuk jadi saksi bahawa kita melakukan ibadah korban. Maksudnya dia akan menjadi satu benteng kita daripada api neraka Allah, menjadi asbab untuk menarik kita ke syurga Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kita buat hari ini. Kita bincang pasal ibadah korban awal. Kata Ustazah, awalnya bawa tajuk ibadah korban, lambat lagi raya haji, lambat lagi. Sebab apa? Kita ada mindset ni, ada niat, ada solat hajat. Ya Allah, aku nak buat ibadah korban. Kalau dengar pasal ni tinggal lagi seminggu, mungkin lagi tak sempat. Kalau dah 2 hari lagi baru dengar pasal kelebihan ibadah korban, mungkin dah tak sempat dah nak kumpul duit nak ni sekian-sekian. Jadi kita ada tempoh lebih kurang 1 bulan lebih, sebulan lebih untuk kita berusaha. Buatlah sesuatu. Buatlah solat hajat. Ya Allah, izinkanlah tahun ini aku nak buat korban, tak pernah. Saya pernah ada orang tua menangis-nangis beria-ria. Kenapa makcik? Ya Allah, makcik tak boleh nak ibadah korban. Saya kata, ya Allah, dalam hati saya ada orang tua yang kita nampak biasa orang kampung, tapi betapa dia rasa sedih bila dia tak boleh melakukan ibadah kurban. Dan darah tu sebelum dia jatuh, masa buat tu kan, Nabi SAW bersabda tadi, apabila disembelih tu, darah itu sebelum jatuh menitik, redha Allah akan sampai dulu. Allahu Akbar, subhanallah, sangat hebat. Dan kita doakan sahabat-sahabat semua boleh melakukan, Allah kurniakan rezeki yang barakah untuk melakukan ibadah korban. Niatlah. Kalau niat kita kuat, niat kita benar, kita tak dusta, memang betul-betul nak buat, InsyaAllah Allah akan bukakan jalan. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, petang yang barakah ini sebenarnya antara tujuannya kita buat di lokasi, insya-Allah pemilik, maksudnya ini di antara sumber ataupun kita panggil apa, pembekal lembu kurban kita nanti yang akan kita lakukan ibadah korban pada tahun ini di bawah sahabat iCare. Kalau siapa yang tak biasa dengar, sahabat iCare ni maksudnya diasaskan oleh beberapa orang, antaranya saya, lepas tu suami Ustaz Hazmi Dimash, Hazmi Dimash, apa kita sebut tu, Dimash HDG tu, Hazmi Dimash group. Itulah 3 orang di antara pengasas. Kemudian kita ada aktivis-aktivis kita bersama, dan insya-Allah pada tahun ini
Alhamdulillah, dalam tempoh 3 bulan hari itu lebih kurang 1 juta lebih sebenarnya agihan telah dilakukan kepada fakir miskin. Dan kita dapati bila kita turun kepada fakir miskin, mereka sebenarnya dah lama tak makan daging, tak makan ayam, ikan. Jadi kita selalu bagi barang basah. Tapi daging kita tak adalah bagi sebab kita tahu daging sangat mahal. Dan kita kata insya-Allah nanti bila sampai ibadah korban, kita boleh agihkan daging. Ada yang tak pernah dah makan daging setahun, tak ada. Daging ini ada satu makanan mewah lah. Bagi mereka sangat mewah. Sebab ayam dan ikan pun mereka tak mampu. Jadi antara hajat dan nekat dan usaha ikhtiar kami pada ibadah korban pada tahun ini, untuk setiap negeri. Sebab Sahabat iCare ni kita ada wakil seluruh Malaysia, Sabah Sarawak pun. Dan kita kata insya-Allah kita cuba usahakan untuk melakukan ibadah korban di setiap negeri 3 ekor. Setiap negeri 3 ekor. Jadi setakat ini kita mampu, nanti akan diterangkan ya. Wakil kita pengarah untuk ibadah korban Ustaz Yazud akan terangkan nanti. Jadi subhanallah setakat ini sangat sikit lagi lah. Sebab apa ya, sekarang kita ada pilihan. Saya tahu kita ada pilihan. Kami juga membuka peluang. Ada orang ustazah mahal sangat satu bagian 700, saya tak mampu. 600 tak mampu. Jadi kita ada pilihan untuk melakukan ibadah korban di Kemboja. Betul, kami juga menyediakan peluang tersebut dan nilainya lebih rendah iaitu dalam 300 lebih. Sebab apa? Harga lembu di sana jauh lebih murah berbanding harga lembu di Malaysia. Tetapi muslimin-muslimat sekalian, concern kami, maksudnya apa yang kami titik beratkan adalah nak bahagikan daging kepada fakir miskin, kepada umat Islam kita di Malaysia. Sebab itu, kalau kita nak fikirkan kemudahan, memanglah kita kata luar negara lebih jimat, sekian-sekian. Tetapi kepada yang mampu, subhanallah, adalah lebih afdal. Lebih afdal. Sebab itu ulama' bincang mana lebih afdal. Ibadah korban luar negara kepada saudara Islam yang jauh, ataupun ibadah korban yang dilakukan di dalam negara kepada saudara Islam yang dekat. Dan yang afdal adalah kepada saudara Islam terdekat di negara, saudara Islam setempat. Tapi kalau kita tak mampu, tak jadi berdosa. Jangan pula kata, tak sah korban luar negara, berdosa. Ni utamakan orang jauh. Tak jadi, memang sah. Itu tak ada masalah. Ni ulama kata tak ada masalah. Tapi bila cakap tentang afdal, lebih afdal kita utamakan orang yang terdekat. Fakir miskin yang terdekat. Sekiranya kita di kalangan orang yang mampu. Mampu itu bukan penilaian kita ya. Mampu itu Allah Maha mengetahui kita mampu atau tidak. Maksudnya Allah tahu apa yang dia beri rezeki kepada kita. Tapi kita kadang-kadang berkira-kira dengan Allah. Sedangkan ibadah korban itu bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Allah nak test saja. Kamu sayang tak harta kamu. Dan harta kamu ini, walaupun 700, 600 tu nampak macam hilang, tapi ia telah menjadi satu saham yang akan kamu nikmati di padang mahsyar kelak. Nikmati di syurga kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, kami ingin membuka peluang seluasnya kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama dalam misi Sahabat iCare Prihatin untuk membahagiakan dan menggembirakan seramai mungkin saudara Islam kita khususnya di Malaysia. Orang Malaysia kita yang fakir miskin dan susah asnah dan sebagainya di Sabah, di Sarawak, di seluruh Malaysia, supaya mereka sekurang-kurangnya setahun sekali boleh menikmati daging korban, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi sekarang saya ingin menjemput Ustaz Yazud. Silakan ceritakan sikit tentang projek ibadah korban kita. Okey, sila. Berdiri pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas jemputan pada petang ini. InsyaAllah saya akan berikan sedikit penerangan ringkas mengenai program ibadah korban yang akan dijalankan oleh Sahabat iCare. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pihak Sahabat iCare telah mensasarkan sebanyak 363 bahagian korban di Malaysia dan seterusnya 1000 bahagian korban di Kemboja, di mana korban di Kemboja tersebut insya-Allah kita akan buat kerjasama dengan NGO di sana serta sahabat-sahabat kita di Kemboja, yang sahabat-sahabat yang telah lama duduk di Malaysia, yang kini telah balik pulang ke negara asal mereka, di mana satu bahagian di Kemboja kita menetapkan harga sebanyak 360 untuk selesai semuanya, termasuk urusan melapah dan agihan kepada fakir miskin. Baik,
Untuk di Kemboja kita mensasarkan untuk menyampaikan sumbangan kepada 3 hingga 4 daerah setakat ni, insya-Allah, jika diberi keizinan, di mana jika tidak ada halangan, wakil daripada sahabat IK sendiri akan terus bersama-sama dengan mereka di sana melaksanakan program tersebut. Namun jika ada halangan, seperti yang kita sedia maklum, kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan, maka kita akan sampaikan sumbangan kepada mereka lebih awal agar mereka dapat mengatur langkah untuk program kurban. Baik, insya-Allah. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tidak fokus di Malaysia sahaja. Tapi esasnya tadi Ustazah pun ada jawab. Mungkin ada antara kita yang nak berkorban, buat ibadah korban akikah, namun tidak berkemampuan dengan nilai sedia ada di Malaysia, iaitu sebanyak 701 bahagian. Maka kita membuka peluang kepada rakan-rakan untuk membuat ibadah kurban di Kemboja, iaitu sebanyak 361 bahagian. Dan juga saya tekankan di sini, alhamdulillah, bersyukurnya kita lahir di Malaysia, kita mempunyai sistem masjid yang sistematik. Dan seperti yang sedia maklum, mungkin masih masjid di tempat sahabat-sahabat semua sudah ada juga yang membuat program ibadah kurban, dan mungkin juga yang dah buat bayaran bulanan daripada tahun lepas sehingga kepada tahun ini. Jadi bersyukur juga kita dengan adanya sistem masjid tersebut, maka di Malaysia kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita yang kurang bernasib baik dapat dibantu. Namun begitu, pihak sahabat IK tetap memfokuskan juga agihan daging kurban di Malaysia, di mana setakat petang ini kita telah menerima sebanyak 29 bahagian di Kemboja dan 28 bahagian di Malaysia. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jika ingin turut bersama-sama dengan kami, boleh lihat pada pin message ya. Pin message mengenai pendaftaran, dan sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di Facebook Sahabat IK ataupun di channel Telegram Sahabat IK, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Yazuk sebagai pengarah ibadah korban di bawah Sahabat IK. Masya Allah, kita akan laksanakan ibadah ini dengan sebaiknya sebagai amanah umat Islam, sepenuhnya untuk setiap jumlah yang diberikan adalah sepenuhnya untuk urusan ibadah korban. Jadi ada yang tanya tadi tu berkenaan dengan apa? Dari Singapura. Maksudnya dia nak buat ibadah korban. Jadi subhanallah, tak ada masalah lah. Jadi tadi tu ada soalan tanya. Masya Allah, Ustazah, kalau ibadah korban di Kemboja luar negara, pahala kurang ke sebab murah kan? Adakah pahala lagi banyak di Malaysia? Subhanallah, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya bukanlah ibadah korban itu yang sampai kepada, dalam hadis kudusi Allah menyebutkan, bukanlah ibadah korban itu yang sampai kepadaku, tetapi ketakwaan kamu itulah yang sampai. Maksudnya bukan tergantung kepada binatang korban, bukan tergantung, tetapi bagaimana hati kita ketika melakukan korban. Sebab apa? Ada orang memang duit dia banyak, puluh ribu, juta. Bila korban, limit 10 ekor lembu contohnya. 10 ekor lembu. Orang lain nak satu bahagian pun kita payah. Tapi ini dia dapat 10 ekor lembu. Subhanallah, sebab duit dia banyak. Jadi sekiranya melakukan korban walaupun 10 ekor lembu di Malaysia, tetapi ia lakukan dengan mungkin dengan riak, mungkin dengan ujub, mungkin dengan takabur, dengan tidak merasakan maksudnya ketakwaan kepada Allah, bukan dilakukan dengan takwa, dengan iman, maka kita tidak tahu bagaimana nilai ibadah korban tersebut. Jadi subhanallah, sebab itu ada sunat-sunat orang yang melakukan korban dalam tempoh tertentu, tidak kuku dan sebagainya, rambut, itu kita akan bincang bila dekat hampir-hampir dengan ibadah korban tu nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Maha mengetahui keadaan kita, tapi kita niat sangat nak buat ibadah korban tapi tak mampu di Malaysia, kita boleh buat pilihan di luar negara insya-Allah. Jadi saya nak panggil ni tuan, apa nama siapa ni? Qayyum, saudara Qayyum, subhanallah. Okey, orang muda ni, sebab alang-alang kita dah datang, ini tuan rumah Qayyum, subhanallah, orang muda baru umur 25 tahun tapi memilih kerjaya untuk menjadi peternak lembu, kambing dan sebagainya. Okey, Qayyum, sila.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Okey, Qayyum, Ustazah nak tanya. Kenapa Qayyum memilih Kerjaya ni? Lepas tu cabarannya apa? Sebab orang kata kalau nak ternak kambing, ternak kambing lah, biasa Ustazah dengar, bukan mudah. Sebab itu para Nabi, contohnya ramai para Nabi dididik dengan menternak kambing. Wallahualam, mungkin Qayyum ada pengalaman kan, membesar mak ayah pun ternak lembu kambing. Antara lembu dengan kambing nanti Qayyum cerita mana lagi susah ke apa ke, mana lagi manja ke. Wallahualam. Silakan. Cerita. Ceritalah sikit. Ala-ala ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Qayyum Nizar. Di Kampung Lada Cengkau, kandang bola pasi setiap hari 24 jam. Memang saya minat dalam bidang ni memang daripada kecil saya selalu ikut ayah saya. Keluarga saya so bila saya habis belajar, saya nampak ternakan ayah saya ada, saya sambung ambil alih sesuai ayah saya rehat. Tu saya jaga daripada dah masuk ni, yang betul-betul saya buat ni dah masuk 5 tahun lah. Masya Allah. Risiko meniaga ni, kalau main lembu ni, risiko dia satu. Kadang lembu sakit, kadang ada kematian tiba-tiba. Meniaga ni risiko ada rugi tu memang biasalah, memang dah lumrah kan. Tapi kita kena jaga dia dengan betul lah. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang ya Ustazah. Subhanallah. Maksudnya kadang Qayyum mungkin bercakap ke dengan Ya, memang. Kadang-kadang orang tengok saya cakap dengan lembu ni kan. Bukan, mungkin ada tak faham, tapi mungkin ada faham ke bahasa dia kan. Mungkin dia faham. Mungkin kadang-kadang lembu pun mengumpat awak ke. Kadang mengumpat. Lah. Tak bagi makan, umpat lah. Awak lambat ke apa ke. Subhanallah. Dan kita nampak kandang ni memang bersih. Bersih. Maksudnya kalau dia buang najis, tadi nampak dia buang air kecil. Okey lah lagi kalau dia buang air besar. Kalau dia buang air besar memang saya akan basuh. Sepatutnya memang basuh sehari, memang 2 kali saya basuh. Mana lembu memang keadaan dia memang sentiasa bersih. Waktu tu bersih tu dia sihat lah tubuh badan. Lagi satu saya punya lembu memang saya jaga, memang tak lepas. Memang saya bagi makan sendiri, sabit rumput pun semua sendiri. Subhanallah. Qayyum, itu sangat penting Qayyum. Dia tak ada pelepasan luar, memang saya tak buat. Kan macam sebab apa? Masya Allah, ini memang ditekankan oleh Rasulullah. Ditekankan. Ni Ustazah cakap sekali juga. Tak apa, awak cakap dululah. Ustazah cakap. Sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Okey. Sebab ditekankan. Sebab kita kan sekiranya lah lembu yang kita jaga, kambing binatang jaga, makan rumput orang lain. Makan pokok-pokok orang lain. Maksudnya kalau ikutkan, rumput tu tak halal lah. Sebab milik orang lain, tanah orang lain. Maka dibimbangi binatang tersebut hilanglah barakah. Lembu memanglah dia tak akan dipertanggungjawabkan. Kau lah punya pasal, kau makan rumput, kau tak mikir ke akhirat kelak. Lembu memang takkan dipertanggungjawabkan, dia binatang. Tapi tuan lembu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebab itu bila Ustazah dengar tu kan, Qayyum cakap lembu ni memang tak dilopeh lah mana-mana merator-rator kan. Bila potang dan nak maghrib baru pergi ambil kau. Tapi pergi cari rumput dan diberikan. Subhanallah, terbaik Qayyum. Saya memang cakap Negeri Sembilan Ustazah, tak boleh nak cakap KL. Tak pandai. Ustazah memang suka, dah lama tak cakap dengan memang daripada kecil mesti cakap ni. Belajar pun dekat-dekat sini. Tu yang tak boleh nak cakap KL tu. Tak apa, semua orang faham. Okey, antara lembu dengan kambing mana lagi payah? Kambing ni dia memang manja sikit. Kambing ni dia manja sikit. Kadang-kadang sampai waktu dia tu dia demam, dia berak cair, memang kita kena rawat dia. Banyak ubat pakai. Bila demam, dia panas lah. Ada panas, dia berak cair, dia tak nak bangun. Kita memang boleh nampak perubahan dia tu. Macam lembu pun kita boleh nampak kat perubahan dia. Dia orang demam cirit berik juga cirit berik. Cuma lembu ni kadang dia antibiotik kuat. Tapi kalau kebau demam, antibiotik dia lemah. Lepas tu ada ubat dia lah. Ada ubat dia, memang veterina ada jual lah ubat dia tu. Kadang perubatan haiwan pun ada jual juga. Masya Allah. Macam kambing bibi ni kita senang jaga dia. Bibi ni dia cukup makan apa semua, dia tak bising. Kalau kambing licin ni pun sama juga. Jangan tak cukup makan, dia akan bising je. Banyak makan. Banyak makan. Tapi tak ada gemuk sangat dia kan. Ada gemuk. Bibi ni yang kita kurang nampak sebab dia disapuki bulu-bulu tebal. Kalau licin kita nampak dia gemuk. Kalau biri pun kalau orang pandai pun dia boleh pegang, dah dia tahu cantik lah kambing ni. Qayyum, untuk
penutup. Kenapa Qayyum mencintai ibadah pula pekerjaan ternak binatang ni? Kenapa suka? Memang sebab daripada kecil main dah tengok mak ayah saya daripada atuk lah senang cerita. Daripada atuk bawa ke ayah saya, bawa ke pak saudara sampai ke saya. Memang dia tiba-tiba minat tu memang ada. Waktu dulu nak buat kita sekolah lagi, duit pun tak ada lagi. Lepas tu waktu saya habis belajar lu, saya duduk rumah dalam 2 bulan. Lepas tu atuk saya panggil ambil alih dia punya pekerjaan dia lah. So di situ saya cubalah, walaupun kadang sukar nak buat dia kan. Susah kan? Susah. Waktu kena bawah matahari, nak ambil rumput, nak dengan busuk. Dengan busuk dia. Kotor. Masya Allah, bukan mudah. Lama-lama bila kita pelan-pelan, memang saya dulu nak give up lalu, tapi saya bertahan ya. Dengan nasihat. Tu yang terus juga Amban. Sampai sekarang tak ada lah putus asa. Kalau mati apa semua tu memang risiko dia lah. Kan kalau mati kita dah besar-besarkan dah besar mati. Mestilah rasa sedih. Tu memang risiko. Sedih memang ada sedih lah. Okey, subhanallah. Okey, masih dah. Boleh letak. Okey. Makasih kepada Qayyum. Masya-Allah, ni ada omak mai kejap lah omak Omak mailah kejap omak Subhanallah. Masya Allah. Ni anaknya mari sekali ni. Subhanallah. Siapa ni? Adik ni. Hafaz Quran 30 juzuk ni. Masya Allah. Okey. Nama Akak Puan Isnawati. Masya Allah. Akak pun terlibat sama juga ternak lembu apa semua kan. Jadi boleh cerita sikit apa cabaran ni dalam ternak lembu kambing ni. Masya Allah. Assalamualaikum. Selamat petang. Cabaran bela lembu ni memang sukar lah. Tapi bukan senang orang muda macam anak saya berminat dengan busuk-busuk, dengan orang zaman sekarang dengan baju cantik, duduk pejabat. Betul. Tapi anak saya memilih menternak lembu. Lepas tu kita ada pasar besar di Rembau. Hari-hari kita akan semelih lembu. Jadi kita ada jual pasar tani di Seremban, di Rembau dan di Lukut. Masya Allah. Jadi anak ni terpaksa lah usaha sedaya upaya. Jadi mengenangkan zaman sekarang ni kerja susah. Nak tak nak terpaksa. Mesti cari rezeki. Ya, mesti rezeki. Abah dia pun dia kata teruskan. Jadi dia pun berminat. Sebab dia daripada kecil memang dah usahakan ni daripada pak saudara dia Ustaz Jamalil buat lembu ni sampailah sekarang. Subhanallah, Allah Akbar. Puan Isnawati hasil daripada rezeki ternak lembu kambing. Antaranya anaknya memang belajar, Masya Allah, semua belajar baik, bagus. Ada yang sampai peringkat master ni. Adik ni main sini. Anak ke berapa ni? Anak kelima. Anak kelima, 6 orang anak ya? Okey, nama siapa? Siti Nur Akila. Siti Nur Akila. Okey, semuanya belajar mana? Institut Tafiz Al-Quran Gebenci. Ya, Itqan. Satu Institut Tafiz. Dah habis belum? Alhamdulillah dah habis. Maksudnya dah habis 30 juzuk Al-Quran? Alhamdulillah. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Seorang ibu yang berjaya didik anak hasil daripada pekerjaan yang sangat mulia, cari rezeki dengan ketekunan. Antaranya adalah ni, adik kita ni, Masya Allah, 30 juzuk Al-Quran di dalam ingatan, dalam dadanya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebuah keluarga yang dirahmati. Kita doakan Qayyum akan berjaya meneruskan perjuangan ni, sebab mereka perantaraan kita untuk sentiasa dapat rezeki apa? Makan daging. Ini antara mereka yang menjadi perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampainya daging kepada yang kita makan hari-hari. Dan bila ibadah korban, mereka lah antara golongan yang menyediakan lembunya, kambingnya dan sebagainya. Kita cuma bagi duit sekian, tapi mereka ni daripada binatang tu kocik kan, lahir yang bersalin kat sini dia orang. Ada yang beli, ada yang beli, ada yang beranak. Bersalin dah pula. Okey, ada yang beranak apa semua tu. Bukan mudah. Saya kadang fikir, boleh tak saya nak ternak seekor? Bukan mudah kan? Masya Allah. Ia menuntut kesabaran, tawakal kepada Allah. Dan kalau dia mati, boleh 5-6 ribu kan? Rugi. Dah lah bertahun-tahun kita duk bagi makan apa semua. Di situlah Allah menguji sifat redha, sabar dan sebagainya. Masya Allah. Makasih Kak ya, bagi kita tompek ni Dek, insya-Allah dikurniakan suami soleh. Amin ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, terima kasih ya di atas
kehadiran semua. Kita dah lewat petang, dah tak lama dah nak maghrib. InsyaAllah, marilah bersama-sama dengan sahabat IKEK untuk merealisasikan impian memberi nikmat daging korban kepada umat Islam, fakir miskin terutamanya di Malaysia, insya-Allah. Dan kita buka juga ibadah akikah. Akikah pun kita terima ya. Akikah dan korban ini di Malaysia dan juga di Kemboja, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap sepanjang perkongsian. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada tuan rumah. Sekian daripada saya, daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, bolehlah tunjuk dekat sikit. Bawa. Masya Allah. Kalau nak temu ramah, tak boleh lah kan. Nak temu ramah lembu ni, tak boleh lah. Saja. Bagi penonton kita, kadang-kadang di kalangan kita ni, lama tak tengok lembu Kan lama tak tengok lembu Subhanallah, Allahu Akbar. Peternakan di sini dia bukanlah mengutamakan keuntungan nombor satu. Dan bila untuk korban, lembu dijual dengan harga yang sangat rendah. Dalam berapa sekor? 38 ke atas. Oh, Masya Allah. Bermula harga 3,800. Oh, ke atas. Murah sangat tu. Tengok sehat, elok, besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya peternak ni memang ambil peluang untuk sama-sama berinfak, memudahkan umat Islam untuk buat ibadah korban. Jadi jual lembu dengan harga yang rendah. Subhanallah, supaya umat Islam lebih mudah untuk buat lebih mudah untuk untuk melakukan ibadah korban dan sebagainya, insya-Allah. Ibadah akikah. Okey, semua okey ya? Okey, terima kasih. Kalau dia lambai terkejut kita ni. Okey. Alhamdulillah, sekian.